القضاء والقدر وكل مأمور فمعهم فوكله مسلم من يتسلم وانتصر إلى نسكنا خلفاء وخلص قلب من الأخيار من جد والديار في الأسامي والفكر والذكر على دوامي مجتنبا السائر الأسامي ورحما لله في الأوائل لتقديم عالم الكمال وبذل ربي لا تطرح عنك بقدر ولا طريقي بسم الله المذل للأمى وطيب خليها رهيب الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الرحيم على آله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي خلقه وآله وصحبه الكريم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف في هذا الكتاب ورسله والقرآن ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hayatuhu, dan bermula sifat hidupnya Allah Ta'ala itu wahya, dan ia hayat itu sifat berhidup tu sifatun, satu sifat tu azaliyatun, yang bahasa sedia kala. Tu yang bahasa sedia kala. Karena zat Allah Ta'ala sedia kala, maka sifat Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala pun sedia kala lah. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala tu tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tapi la ya'lamu kunhaha ahadun illallahu lah. Nadhabit gitu. La ya'lamu, tidak mengetahui kunhaha, akan hakikatnya, diri hakikat. Kunha, diri, kunhaha itu makna diri sifat berhidup tu tidak dapat mengetahui akan dia ahadun, oleh seorang pun, illallahu, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu apakah hakikat sifat berhidup Allah Ta'ala. Tapi walaisat bisababir ruhi. Dah apa tadilah, apa kelas private di sini. Walaisat bisababir ruhi, dhabit ni cari dalam tak jumpa lah. Walaisat, dan tidak adalah sifat berhidup Allah tu bisababir ruhi, dengan sebab roh. Tu macam kita, sifat berhidup kita dengan sebab roh.
Di sisi adanya zat ruh masuk dalam zatnya jasad kita ni, di sisi tu Allah Ta'ala menjadikan kita tu hidup. Maka sifat berhidup kita tu, roh yang menopang pada diri kita tu, disebabkan orang panggil biwasitati apa syai'in zaidin ala zat. Dengan sesuatu yang suku sakat, yang lebih daripada zat kita, zat jasad kita. Itu apa? Zat ruh. Tu. Adapun Allah Ta'ala hayatuhu bisifatil Allahu hayyun bisifati hayati fi zatihi ta'ala. Gitu. Allah Ta'ala tu hidup dengan bersepakai di zatnya sifat penghidup. Tu. Min apa? Nak sebut mana dah? Min ghairi wasitati zaid syai'in zaidin alaiha. Daripada ketiadaan perantaraan min ghairi wasitati syai'in zaidin alaiha. Gitu dah. Daripada ketiadaan perantaraan sesuatu yang asing, yang suku sakak di atasnya, di atas sifat dan zat Allah Ta'ala. Bukan. Tu mana karruhi lah, seperti roh. Maka kerana itulah la ya'tarihi al-mautu, tidak mendatangi akan Allah Ta'ala tu oleh mati. Tu. Gitu deh. Tu. Bi khilafi hayatina. Tu hal keadaannya menyalahi dengan hidup kita. Hidup kita tu biwasitati syai'in zaidin ala zati. Ataupun alaiha. Begitu apa? Tu nak kembali pada zat sifat pun tak apa. Boleh lah ke? Mana syai'un zaidin? Syai'un zaidun ala zat wa sifat tadi, iaitu huwar ruhu. Iaitu ruh. Tu. Maka kerana tu ya'tari alaina al-mautu. Maka kerana tu mendatangi di atas kita tu oleh mati. Maka Allah Ta'ala tidak. Tu Allah Ta'ala tidak lagu tu. Baik. Tujibu sihhatal ilmi wal iradati. Ilmu dengan iradat sadar dak. Wa baqi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati lah. Dan yang tinggal lagi daripada segala sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi sifat hayat ni seolah-olah sebagai sifat syarak pada wakil, atau sifat syarak sungguh pada ta'akkuli. Itu syarak apa? Syarak mengesahkan zat itu bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Tu. Kalau kita fikir dengan akal pun memanglah tokailah zat yang tidak hidup itu boleh bersifat dengan ilmu iradat. Sama bahasa kalam. Tentu dah kalau zat makhluk ni pun tak boleh tak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Ya bahasa Arab ada di zat makhluk. Apa tak lagi Allah Ta'ala. Maka kerana itulah dalam Qurannya Allah Ta'ala sebut direct soreh, kata Allah Ta'ala tu hidup. Tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tu hidup, tidak mati. Mari orang lain ni kata Allah Ta'ala tak hidup, tak mati. Pelik. Tu iblis lah kata. Iblis. Baik. Jadi dalam itu sedap agak sebut wa kullu man kana kadzalika tajibu lahul hayatu. Yantijullah yajibu lahul hayatu idz la yatasawwaru qiyamuha bighairi hayyin betul. Tu wazalika bi antakulallah bi antakula wazalika ay wa bayanu zalika, bermula huraian demikian itu, kata bahawasanya hayat ni menjadi sifat syarak pada ta'akul, atau seolah-olah syarak pada wakil. Gitu.
Apa? Syarat apa? Pada wakil. Seolah-olah syarat pada wakil. Syarat sengerti pada akal. Ta'akul, fikiran akal kita. Yang ini syarat nak mengesah. Tujibu sihhatal ilmi wal iradati wal qudrati wal sam'i wal basari wal kalam. Semua. Tu wa kaunihi qadiran ila akhir. Min baqiyati sifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Huraiannya lagu mana? Wazalika bi antakula. Dan bermula kenyataan demikian itu dengan bahawa engkau kata Allah muttasifun bisifatil ma'ani. Allahu muttasifun bisifatil ma'ani wal ma'nawiyyati. Bermula Allah Ta'ala tu bersifatlah ia dengan segala sifat-sifat yang bahasa maknan dan bahasa bersabit dengan makna maknawiyah. Wa kullu man kana kadzalika, dan bermula tiap-tiap mereka yang adalah ia seperti demikian itu. Mana? Ada di zat dia segala sifat-sifat tadi. Tajibulahul hayatu, nescaya wajib baginya oleh sifat berhidup. Macam mana boleh kata Pak Leh tu orang panggil berkuasa, Pak Leh tu tahu, Pak Leh tu dengar, Pak Leh tu lihat. Kalau yang mati, tu. Jadi tiap-tiap yang bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah tu pasti dia hidup. Maka natijah tu ni keluar apa? Yang macam mana tu? Macam mana tu? Kide. Yang tajullah, gitulah. Menatijahkan akan Allah. Yajibulahu, mestilah baginya Allah al-hayatu oleh sifat berhidup. Kenapa? Ilah pada kata yajibu. Idla yatasawwaru qiyamuha, kerana tidak boleh digambarkan oleh adanya sifat-sifat ma'ani tadi di zat dia bi ghairi hayyin, dengan ketiadaan zat tu yang maha hidup. Habis itu. Kemudian dalil ada lagi dah. Wahayatullah, dan bermula hidup Allah la bi ruhi, tidak dengan ruh, bi khilafi hayatil hadisi, hal keadaan menyalahilah bagi sifat hidup yang baharu. Fa innaha, maka bahawasanya hidup yang baharu ni birruhi. Itu tak ada masalah dah. Biasa dah kita dengar tu. Baik. Cuma ada dhabit yang sini wal muradu. Dhabit di tujibu sihhatal ilmi wal iradati. Sifat berhidup ni memestikan akan sah bagi zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat pengetahuan, penentu, pekuasa dan selain lagi daripada sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dhabit situ. Wal muradu annal ilma wal qudrata wal iradata. Dan bermula maksud kata sifat berhidup ni menjadi syarat pada ta'akul, syarat sah. Zat tu nak bersifat dengan sifat ma'ani pada ta'akul, dan seolah-olah syarat pada wakil itu. Apa maksud? Wal muradu, dan bermula maksud annal ilma wal qudrata wal iradata, bahawasa bermula sifat pengetahuan dan pekuasa dan penentu itu mutawaqqifatun, terhenti nak ada dia tu alal hayati, di atas sifat berhidup. Itu mestilah. Kalau dia mati tak ada lah sifat-sifat tadi. Kalau tak ada sifat-sifat tadi macam mana? Yang nak wa'alai ni tak ada lah alai ni. Gitu. Macam tu dia sebut dalam kitab Asasul I'tiqad tadi lah. Li'anna ta'alluqal qudrati, kerana bahawa bermula ta'alluq qudrah. Li'anna ta'alluqal qudrati, kerana bahawasanya bermula ta'alluq bagi sifat kudrat tu apa? Tanjizi hadis lah. Kalau kita nak cerai lagi, suluhi qading, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah tu banyak lah. Maknanya ta'alluq sifat kudrat tu apa? Mengada, meniada, berkuasa. Senang sebut gitu ya. Berkuasa, mengada, meniada. Itu atas masyhur lah. Dalil ada saya sebut banyak. Mana? Kau kitab mana aku duk baca? Satu pendapat kata kudrat tu mengada je. Ada pun meniada tidak. Bukan ta'alluq kudrat mengada. Lepas tu apabila benda tu Allah Ta'ala nak jadi tak ada,
amsaka, Tuhan teguh, Tuhan hentikan tiap ada dia tu dihentikan, maka tak ada, bukan meniada kata. Itu qila lah tu. Hak masyhurnya ta'alluq qudrat tu ijab wal i'dam. Wakilah kata ijab faqat, i'dam tidak. Lepas tu i'dam apa maksud? Yani bila Tuhan nak meniada ke satu-satu benda, hentikan ada dia. Henti. Imsaka. Mana Tuhan henti kau orang panggil ada dia, tak ada. Gitu. Tu tapi hak tu qila lah tu. Hak masyhurnya kata apa? Meniada, mengada dan meniada. Ijab wal i'dam. Jadi Tuhan tu li'anna ta'alluqal qudrati, kerana bahawasanya ta'alluq bagi sifat kudrat itu tabi'un, mengikutlah ia li ta'alluqil iradati. Tabi'un mana muafiqun lah itu. Tabi'un mengikut ni maksudnya muafiqun. Muafakat. Muafakat dengan ta'alluq iradah. Apa ta'alluq iradah? Takhsis, menentu. Menentu. Itu orang panggil ta'alluq iradah. Menentu. Tu. Gitu. Jadi apa sahaja hak Tuhan buat sekarang ni, lagi akal. Hak sebelum ni, hak sekarang ni, hak lagi akal kepada semua makhluk ni. Semua makhluk ni itu pastinya muafakat dengan apa hak Tuhan tentu, dengan sifat penentu dia. Itu mana? Tabi'un li ta'alluqil iradati. Wa ta'alluqalah. Atas pada ta'alluqa tadi. Wa ta'alluqal iradati, dan bermula ta'alluq. Boleh ke wa ta'alluq pun? Tak ada. Wa ta'alluqal iradati, dan bermula ta'alluq bagi sifat iradat tu pula tabi'un, mengikutlah ia, mana muafakatlah ia. Tabi'un ai muafiqun, boleh juga begitu. Tabi'un ai muafiqun, muafakatlah ia li ta'alluqil ilmi, bagi ta'alluq sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap benda hak Tuhan tentu, Tuhan tahu sedia kala lagi. Tu ada pelaturan kat situ. Ada pelaturan gitu. Maknanya orang panggil tartib ni fit ta'akuli je. Pada sekira-kira akal kita, adapun fil waqi' bukan orang panggil Tuhan tahu dulu. Lama dia pun tentu. Lepas tu lama ndak. Kerana Tuhan tu tidak lalu di bawah sutuk masa. Bahkan masa tu sendiri Tuhan hak buat. Faham tak? Masa tu Tuhan buat. Masa ni apa? Masa. Apa makna masa? Apa? Masa apa? Ibaratun ay mu'abbarun lah. Ibarat mana diibarat. Suatu benda hak diibaratkan. Ibaratun ay mu'abbarun anil harakati syamsi wal qamari. Gitu. Ibarat daripada bergeraknya matahari dan bulan. Bergerak matahari bulan ni orang reti masa. Tak? Boleh duk kira jam, seminit berapa saat, sejam berapa minit. Sehari berapa jam. Seminggu berapa hari. Sebulan berapa hari. Setahun berapa bulan. Itu kerana ada gerak matahari bulan bintang. Faham tak? Tu. Jadi tu orang panggil masa. Maka Tuhan tu tidak duduk di bawah sutuk rukuk. Tuhan tidak duduk di bawah rukuk sutuk masa. Gitu. Tutup guru sebut. Tuhan tak duduk di bawah rukuk suntuk masa. Terlepas daripada masa. Kita duduk di bawah rukuk suntuk masa. Kita ni duduk bawah rukuk. Mana? Ada bulan, ada matahari. Bila ada bulan matahari bergerak, orang panggil matahari bulan bintang ni, itulah orang panggil ibarat masa. Maka ada sutuk je. Sudah nak pergi sana dah ni. Tak boleh ni, kena cepat ni. Sudah. Nak tidur dah. Sudah. Tu ada sutuk masa kan. Tuhan ada gitu ah. Berat mu kalau kata Tuhan ada sutuk masa. Tuhan lorak lah ni nak pergi Mekah pula gitu ah. Mana boleh gitu. Jadi pada wakilnya apa? Pada wakilnya tidak berpelaturan. Semuanya orang panggil apa? Sifat Tuhan tu qadir. Hak berpelaturan itu apa? Ta'alluq ya.
Faham tak? Ta'alluq tu pun orang panggil ta'alluq kudrat je berpelaturan tu. Kerana buat tu baru dah. Baru. Buat tu baru. Tahu tanjizi kodeng. Nah. Tentu. Tanjizi kodeng dah. Lepas tu kudrat. Kudrat tu suluhi kodeng ni. Sebab kalau tak ada makhluk ni, Tuhan tak buat lagi makhluk ni. Lepas tu Tuhan tak kuasa ke? Hei, Tuhan kuasa dah kerana ada sifat berkuasa di zat Tuhan. Sedia kala lagi. Faham tak? Tu. Lepas tu hak kita reti orang panggil Tuhan tu ada sifat berkuasa kerana sekarang ni ta'alluq tanjizi hadis. Tanjiz tu makna luluh. Hadis ni baru luluh sekarang dah. Baru luluh sekarang. Tanjizi qadim maknanya luluh sedia kala lagi. Itu mana? Suluhi qadim makna patut padan. Kalau orang tanya sebut patut padan sedia kala. Suluhi qadim makna patut padan sedia kala. Kenapa patut padan? Kerana Tuhan bersifat dengan berkuasa. Macam gini buat contohnya mu ada duit 100 dalam poket mu. Nisbah mu dengan barang-barang yang ada di akaun safe tu, mu patut tak beli hak harga 100? Patut tak? Patut. Padan tak? Padan secocok kan ada duit ada 100. Barang-barang hak bawah pada 100, kuasa tak mu nak beli? Kuasa kerana ada duit 100. Tu orang panggil misal li takrib faham saja. Bukan makna gitu dah. Maknanya tu orang panggil suluhi kodeng mana? Bukan untuk kodeng kodeng kok kita usah ada duit 100 maknanya kodeng. Bukan. Nak contoh mudah faham. Suluhi kodeng tu apa maksud? Patut padas dia kala. Apa? Seumpama kita tu ada duit 100. Lepas tu tiap-tiap barang hak jual, hak duk jual di akaun safe tu harga tak lebih pada 100. Kuasa tak kita nak beli? Kuasa kerana kita ada duit 100. Tu panggil patut pada. Beli tak lagi? Tak pergi baru duk pondok baru. Nak duit 100 ni. Pasal nak pergi shopping tu patut pada tak? Kuasa tak? Kuasa. Kenapa kita ada duit 100? Belum ada makhluk ni Tuhan. Kuasa tak nak buat makhluk ni? Kuasa. Tu orang panggil apa? Patut pada sedia kala dah Tuhan buat makhluk. Bukan kata belum ada makhluk Tuhan lemah tak boleh buat makhluk. Amun dia pergi exercise ke gapo semua, jadi kuasa molek, barulah dia buat makhluk gitu. Dah. Sifat berkuasa Tuhan tu kodeng. Kodeng bukan doa Arab menopel dah. Tuhan tu. Orang panggil sekira-kira ta'akul akalnya ada tak orang panggil tartib. Ada tartib itu. Li'anna ta'alluqal qudrati tabi'un li ta'alluqil iradati wa ta'alluqal iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Fahiya maka ia apa? Ia sifat hayat tu. Syartu sihhati. Ialah syarat bagi mengesahkan fima pada barang zakarahu yang telah menyebutlah akan dia akan ma tadi tu. Yang ni apa? Qudrat, iradat, ilmu. Wa ghairihi dan lain daripadanya minas sifati daripada wa ghairihi itu atas pada kata ma itulah. Dia tak lebih. Fi ma zakarahu wa ghairihi ay fi ghairihi dan pada lainnya lain daripada ma zakarahu tu. Lain daripada kudrat iradat ilmu. Yang gitu, kudrat iradat ilmu je terhenti. Syarat kena ada sifat berhidup. Sama bahasa kalam tak perlu. Dah. Wa ghairihi minas sifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Intaha. Habis itu. Dia ada topik tu. Wa qudratun iradatun. Mana? Bukan start situ. Hayatuhu wa qudratun iradah. Gitu deh. Wa kullu syai'in kainun aradah. Habis. Wa qudratun dan bermula sifat berkuasa. Sifat berkuasa tu apa dia? Kudrah tu kita terjemah berkuasa lah. Boleh nak terjemah kuasa boleh, kena ke asar samaratus sifat. Boleh nak terjemah berkuasa boleh juga, tapi kena kepada ta'alluq. Sedangkan hak kita bicara ni bukan asar, bukan samarah, bukan ta'alluq. Kita duk cara ni ialah mabda' bagi sifat. Tu. Kerana Mu'tazilah tu dia bukan ingkar,
berkuasa, kuasa Tuhan berkuasa. Mu tanya puak Mu'tazilah, lu jumpa puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah, Tuhan berkuasa. Hoi, berkuasa. Ha itu. Kalau mu jumpa puak Mu'tazilah kata Tuhan tak kuasa, lemah tu bukan Mu'tazilah kafir dah tu. Nah, Mu'tazilah tak kata Tuhan lemah, Tuhan berkuasa. Patut hak diingkar oleh Mu'tazilah bukan berkuasa, perkuasa tu. Nah, tu. Nah, Mu'tazilah tu dia nafiyul mabda lisifat. Nah, nafyul mabadi usifat. Nah, menafikan orang panggil mabda bagi segala sifat-sifat. Nah, itu hak dinafikan oleh puak Mu'tazilah. Jadi sebab tu pada Syekh pada Mekah dia terjemah sifat ma'ani tu biar kena ke mabda. Humbi dia. Tu puca berkuasa tu apa? Ada di zat dia tu satu maknan. Satu benda hak wujudi. Dia tu zat ke bukan sifat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dia bukan zat tapi dia tu selain daripada zat. Apa? Sifat. Tu gitu. Jadi tak payahlah kita kalau orang panggil nak marah ke Syekh pada ni peninglah kita ngaji sifat 20 jadi pening. Tak payah apa sudah. Tak payah mana. Ngaji wahdaniyat tu esa pada segala sifat. Mana? Semua sifat Tuhan banyak tapi sesekara, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basok, satu kalam. Satu kudrat, apa arti kudrat? Berkuasa. Terjemah molek. Satu apa Satu berkuasa. Satu berkuasa Allah Taala. Tidak pening Satu berkuasa Allah Taala. Lemah nah gitu. Lemah nah. Gapo dia satu Tuhan berkuasa tu? Contoh, buat langit. Lepas tu bumi siapa buat? Allah juga. Dua. Dah tu berkuasa Tuhan tu. Lepas tu matahari siapa buat? Allah juga. Tiga. Dah tu berkuasa. Kata pada sifat. Sifat kudrat ada apa? Satu kudrat. Arti kudrat apa? Berkuasa. Lepas tu satu berkuasa. Satu gapo tu buat berkuasa tu? Satu buat langit. Lepas tu bulan apa buat? Ada benih situ. Aku pula ngaji sifat dua lah gitu. Bengong lah tak ya. Bila mengaji kitab Baqarah tu baru. Ni baru kena. Nah, satu sifat perkuasa. Ya sungguh. Perkuasa tu satu. Nah, dengan bersepakat di zat Tuhan sifat perkuasa yang satu tadi tu, Tuhan tu kuasa. Tak ada apa samarah ke tu. Nah, asal dia, kesal dia. Apa tu? Apa orang panggil sifat perkuasa yang samarahnya kuasa tu hija dia. Tu kerana sifat ma'ani tu ada takluk mereka hayat sah kan. Nah, berkuasa. Berkuasa tu banyak. Tuhan berkuasa tak buat langit, berkuasa. Buat bumi, berkuasa. Berkuasa ada diri tak? Tak ada. Umurun i'tibariyah ya. Kalau hak dikira-kira sungguh pada akal. Kau nampak berkuasa? Nampak berkuasa? Ketika mana bini mu nanti nak melahirkan anakmu tu, saya seklah nanti mu nikah. Tubik anakmu, tubik. Nampak tak? Wow, merah. Itulah berkuasa. Berkuasa ada? Tak ada. Nah, berkuasa tu amrun i'tibariyah. Ni dok cara ni wujudi ni. Nah, wujudiah. Sifat wujudiah. Lepas tu kekuasaan. Banyak tak kekuasaan? Banyak. Jadi kekuasaan banyak. Mana kekuasaan ni? Makhluk ni. Ini kekuasaan Allah lah ni. Kita kekuasaan Allah, ni kekuasaan Allah. Berkuasa Allah banyak juga, tapi amrun i'tibari. Kekuasaan Allah banyak tak? Banyak, tapi kena ke makhluk wujudi. Betul tak? Ada. Tak kena ke kekuasaan. Kudrat artinya kekuasaan Allah. Gapo kekuasaan Allah? Gapo kekuasaan Allah? Satu sifat gitu. Satu je kekuasaan. Pelik. Tak nak terima ngapal otak kita. Ni pada Mekah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki, dia nak supaya kita tu faham makna hak dibicara oleh orang Arab, oleh ulama dalam bahasa Arab. Melayu kita lagu mana? Gitu. Orang panggil tu, Bapa Ridha dia ayat. Pada Mekah ni ngaji Arab nak wirti kok Melayu. Gitu. Bukan mengaji Arab nak wirti Arab dak.
Ngaji Arab reti Arab, Melayu selewat tabuk. Nyanyi. Nah, itu lagu tu. Oh, sedap pada ni. Ni duduk daurah dengan Babur Daudin tiap hujung minggu. Masuk tak? Tak masuk. Tak masuk. Oh, berat. Itu sebab tu kena ada Facebook juga. Tahu orang buat daurah apa. Sedap. Kita apa? Misbahul Muram, Misbahul Maram, boleh baca Muram, boleh baca Misbahul Muram, karangan pada MK. Sedap kan? Siapa kau orang panggil bahasa dia guna tu, kenapa dia ganda ke hak ni, dia tak ganda ke dua-dua. Tu ada sebab lah ke. Maknanya kemah pada MK ni orang panggil aling Arab nak reti Melayu tu serupa dengan Arab reti yang gitu. Gitu siapa tak tu. Hebatlah hebat. Kita ngaji tu bukan maksudnya kita nak jadi kita hebat, tapi kita nak tahu, hebat ulama. Siapa tahu tu. Halusnya, dakiknya. Sebab tu gelar pada ni mudakik. Bukan muhakkik saja, mudakik. Pada MK ni gelar dia Syekh Ali Al-Maliki, gelar dia mudakik. Tok guru dia gelar, bukan anak murid dia gelar. Kita ni banyak anak murid hak gelar ke tok guru. Nah, kerana puja tok guru lebih-lebih tok guru al-alim al-allama syekhuna gitu. Ya dak tok guru tu puji anak murid nak cari mana? Jarang tok guru nak puji anak murid ni. Anak murid ni Syekh Ali Al-Maliki kata, pada ni anak murid aku ni mudakik. Mudakik maknanya halus. Hingga Syekh Ali Al-Maliki tu kalau orang tanya soalan, orang lain tanya soalan, terus dia boleh jawab. Tapi kalau pada tanya, nantilah. Esok baru jawab. Kerana soalan pada tu susah. Payah. Itu pada. Mama pada. Orang panggil pada. Tapi bukan pada. Macam pak darah empat menakil kita. Itu kerana tawaduk dia. Jadi jangan kita termasuk kelompok yang tu apa? Mentahkir, menghina-hina ke jasa ke dulu. Atau pada tu. Pada apa menyalahi orang dulu. Pada sebut dah lah kitab Baqarah tu. Nak ya husnuzan dengan ulama dulu. Husnuzan apa? Barangkalinya ulama dulunya tasamuh, bermudah-mudah. Apa bermudah-mudah? Sebab nak jadi orang awal tu etikak jangan wi siapa hak kafir gitu. Selamat daripada kufur. Sebab apa? Sebab kalau orang ingkar perkuasa kafir tak? Tak. Ingkar perkuasa tak kafir. Tapi kalau orang ingkar berkuasa kafir tak? Kafir. Ni memang. Tetapi murah ulama dulu nak berkuasa dah. Kenapa? You mari ke belakang. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Apa kudrat? Kudrat tu dia terjemah berkuasa. Apa berkuasa? Iaitu satu sifat. Tu yang nak makna berkuasa dah sebenarnya. Nak makna mabedak bagi sifat. Macam inilah. Wahia dan ia kudrah perkuasa tu sifatun, satu sifat. Sifat apa? Sifat wujudiyah tu. Begitu dulu. Karena sya'a indal mutakallim isti'malus sifat bi maknal ismi dunal masdari gitu. Masyhur kecil dah di sisi ulama ahlul kalam ni, bila dikatakan sifat maka kena kepada makna ismi, iaitu sifat ma'ani. Dunal masdari, bukan makna masdar. Karena masdar tu ma dalla alal hadas, tak ada benda. Sedangkan kita nak cara ni orang panggil maknan yang ada di zat Allah Taala, satu diri, satu benda. Yang ada di zat Allah Taala. Sehingga kalau Allah Taala buka, nampak. Siapa tahu tu? Tu sifatun azaliyatun aydimatun lah. Hingga akhir. Boleh bila belaka. Mana sifat kudrat ni satu sifat, perkuasa ni satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, kekal selama-lamanya, tak serupa dengan perkuasa yang baru, lagi pula tak berhajat kepada zat lain yang menjadikan perkuasa di zat Tuhan, lagi pula saja perkuasa tu ada di zat Tuhan. Gitu. Ya ta'atta biha. Ya ta'atta biha. Ya. Dobik ke apa ni? Fakharaja bihi al-mumkinul wajib.
fa inna law ta'allaqat bihi min haitsu wujud lazimat tahsilul hasil. Fa kharaja bil mumkini gitu. Fa kharaja bil mumkini al wajibu fa inna law ta'allaqat. Apa lagi? Ya ta'atta biha. Yang datanglah dengan dia, ini dengan bersepakai boleh mula basah. Dengan bersepakai dengan dia, dengan sifat kudrat tu, yakni Allah Taala yang bersepakai dengan sifat perkuasa itu, jadilah dengan dia ijadul mumkini. Ya ta'atta tu boleh yang kuasalah dengan dia, yang jadilah dengan dia, yang mampulah dengan dia, yakni dengan bersepakai di zat Allah Taala sifat kudrat tu. Mampu apa? Ijadul mumkini, menjadikan mungkin makhluk ni lah. Dhabit sikitnya pada kata ijadul mumkini. Fa kharaja bil mumkini, maka keluar dengan kata fa kharaja bil mumkini, maka keluar dengan kata mungkin itu al wajibu oleh benda hak wajib. Maka apa maksudnya? Kudrat Allah Ta'ala tu tidak bertakluk pada benda hak wajib. Gitu. Fa kharaja bil mumkini al wajibu. Begitu. Dia tak tabik. Kecil sangat halus aku tabik dulu. Fa kharaja bil mumkini al wajibu. Fa innaha, maka bahawasanya. Ini kerana bahawasanya tafriq pada kata kharaja lah. Fa innaha, maka bahawasanya lau ta'allaqa, jikalau bertakluklah ia kudrat bihi bil wajibi. Kalau bertakluk sifat kudrat tu bertakluk pada benda hak wajib, sedangkan wajib ni apa makna? Benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Benda tentu ada. Tu fa innaha lau ta'allaqat bihi, kerana maka bahawasanya jikalau bertakluklah ia kudrat dengan dia dengan wajib, benda hak sungguh mesti, benda hak tentu ada pada akal ni, min haitsul wujud, daripada sekira-kira ada, mana mengadalah, lazimat tahsilul hasil, pasti melazimkan, orang panggil tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil. Kerana ada dah, mengada lagi benda ada, boleh itu kerja bodoh tu tahsilul hasil. Tu wa kharaja aidan, dan keluarlah juga. Aidan tu makna wa kharaja bil mumkini kal wajib. Wa kharaja aidan, dan keluar juga, yakni dengan kata mungkin tu keluar juga kal wajibi tadi, seperti wajib tu keluar juga. Sebut kata kudrat tu ya ta'atta biha ijadul mumkini. Sebut kata kudrat tu Allah Ta'ala yang bersepakai dengan zat dia sifat perkuasa tu, kuasa mampu oleh mengadakan mungkin. Sebut kata mungkin, pertama keluar benda wajib. Wa kharaja aidan al mustahil. Itu gitu. Wa kharaja aidan al mustahil. Tu. Fala tata'allaqa bihi, maka tidak bertakluklah, fala tata'allaqa bihi, maka tidak bertakluklah dengan dia, dengan mustahil tadi tu, al qudratu oleh kudrat. Dia tak? Wa hadza laisa ajzan, dan ini kata kudrat Tuhan tu tak mengada benda hak mustahil. Benda mustahil ni apa dia? Benda tentu tidak. Benda tentu tidak lagi tak ada. Tu. Maka kudrat Tuhan tak bertakluk dengan benda dengan benda tu. Contoh kita kata mana? Kuasa tak Tuhan nak buat anak bagi dia? Kuasa tak? Kuasa dia? Kuasa tak Tuhan nak buat anak bagi dia? Tuhan nak buat anak, Tuhan boring duk sorang tu nak buat anak seka, boleh tak? Kuasa tak Tuhan buat anak bagi dia? Anak bagi Tuhan ni mustahil ke wajib? Lepas tu Tuhan kuasa tak buat anak bagi dia? Tak. Lemah lah Tuhan. Lemah tak? Tu disebut wa hadza laisa ajazan.
Ini kata Tuhan tu tidak bertakluk kudrat dia benda mustahil tu tidaklah jadi lemah Tuhan. Walaisa ajazan, tidaklah jadi lemah Tuhan. Kenapa tidak lemah? Li'annal qudrata la tata'allaqu bihi lah. Tu je jawab dia. Tu. Li'annal qudrata, karena bahawa bermula kudrat tu la tata'allaq bihi, tidak bertakluk dengan dia dengan mustahil tadi. Nah, maka bukan dia kuasa. Orang tak panggil lemah. Macam gajah tak mampu panjat pokok kelapa. Lemah tak? Aiman kecil. Gajah tak mampu panjat pokok kelapa. Lemah tak? Lemah tak gajah? Lemah dia. Musuh gajah. Musuh naik pokok kelapa. Tak mampu gajah healing. Aku tak mampu ya Aiman kecil. Tadi tak mampu. Bodoh mu ni gajah. Besar saja bodoh. Tak pandai panjat pokok kelapa. Boleh kata gitu gajah? Boleh tak? Lemah tak gajah? Tak pandai pokok kelapa, lemah tak? Sebab apa tak lemah? Orang paling dia. Sebab apa tak lemah? Sebab apa? Sebab bukan kerja dia. Kerja gajah tu agak balak tu. Kerja gajah. Bukan duduk naik pokok kelapa. Kerja naik pokok kelapa, kerja siapa? Kerja siapa? Aime. Apa? Kerja tahu kan? Naik pokok kelapa. Beruk. Jawab gitu. Beruk tak mana naik pokok kelapa tu baru mu kata bodoh boleh lemah. Apa ada. Habis intah. Situ dah habis dah. Wa i'damuhu, dan meniada akan dia. Wa i'damuhu, dan meniada akan dia. Akan mungkin tadi. Tu. Yalah betul lah dalatu wa qawluhu i'damuhu hadza huwal masyhur. Cuba tak dalam? Ada tak? Betul dah kita ni dah aku baca. Wa qawluhu wa qawlu syarihi wa i'damuhu, dan meniada akan dia akan mungkin. Meniada akan mungkin tu haza, ini pendapat mengatakan ta'alluq sifat kudrat tu ijab wa i'dam, mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin, huwal masyhuru, ialah pendapat yang masyhur. Cuba tak? Tak cuba? Wakila tu orang panggil sirah tadaih tu. Wakila dan kata kil, kata pendapat yang dhaif di kalangan ulama usuluddin ni, la tata'allaqu bil i'dami, tidak bertakluk sifat kudrat tu dengan meniada. Dah. Lepas tu lagu mana? Ada sama kita tak mati-mati. Ada dia kata gini, bal iza aradallahu i'dama syai'in, bahkan iza aradallahu, apabila menghendakilah oleh Allah Ta'ala i'dama syai'in, meniadakan sesuatu, amsaka anhul madad. Tu menahanlah oleh Allah Ta'ala anhu, daripadanya syai' tu al madad, akan pertolongan. Tu maknanya kita ni di atas satu pendapat yang dhaif. Ulama usuluddin yang kata kudrat ni hanya mengada, ijab, i'dam tidak. Patu meniada lagu mana meniada? Bagi pendapat dhaif ni, iza aradallahu i'dama syai'in, apabila menghendakilah oleh Allah Ta'ala meniadakan sesuatu, amsaka anhul madad. Menahanlah Allah Ta'ala daripada sesuatu tu akan pertolongan. Mana kita hidup ni madak Tuhan ni, tak madak. Madak ni imdad, tak putus. Pertolongan Tuhan tak putus, boleh nyawa. Susah. Kalau orang panggil Tuhan nak meniadakan kita, dia berhenti madak. Stop nafas. Apakah? Itu. Tak ada. Itu kila lah tu. Tapi al-masyhurnya sifat kudrat tu ta'alluqnya ijab wal i'dam, mengada meniada. Habis situ. Kau apa dah ni? Wa iradatu wallahu a'lam. Dia kena beritahu awal sikit ni, kena pergi konsert. Let's start one. Kena pergi mana ni dah. Akmal dengan Aiman kecil kena pergi juga. Tak okey nak suruh mu. Yo kau belajar pondok besar pun gapo. Kau abah belajar.
Mu juga kena kawal. No, wajib. Awak lagi juga dua kata. Dia pakat orang duk kumpul duit je. Apa? Nak beli tanah. Dia pergi getih hilang pula gaji. Nah. Apa suka tu? Mana ni? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walaqad zukira, dan sesungguhnya zukira disebutkan, dihikayatkan, diceritakan. Tuh. An Yahya, daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya ni Yahya bin Zakaria lah. Nabi Yahya ni anak bagi Nabi Zakaria. Alaihi salamu, atasnya Yahya ni mudah-mudahan salam sejahtera daripada Allah Taala. Ceritanya apa dia? Anak iblisa, bahawasanya iblis. Iblis al-la'in lah, iblis dilaknat oleh Allah Taala. Badalahu, bada tu maknanya muncul. Badalahu ay zahara lahu. Menzahirkan diri dia, muncul baginya, bagi Yahya. Iblis itu menzahirkan diri dia di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Lahu li Yahya lah. Wa alaihi, dan di atasnya, atas iblis tu ma'aliku, ada beberapa pengait-pengait. Ma'aliku tu ada beberapa pengait-pengait. Jamak bagi ma'laqin. Satu pengait ma'laqin. Jama'u ma'laqin tu. Tu jamaknya ma'aliku, beberapa pengait. Ada pengait. Kita tengok ada pengait. Pengait ke? Mu nak kait wah motel ke apa. Ada pengait cekok gitu. Tu pengait. Jadi iblis ni duk bawa pengait banyak atas belakang dia. Muncul depan Nabi Yahya. Faqala lahu, maka berkatalah baginya, bagi iblis tu Yahya oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun tanya ke iblis. Ma hazihi, apa pengait banyak ni? Ma hazihil ma'alik. Warna duk pikuk pengait. Pecing dah kau jadi iblis yang ni. Tu hijau kutip buah kau warna duk bawa pengait banyak ni. Dah. Ma hazihi ai ma'alik lah. Ma hazihil ma'aliku. Apakah ini pengait? Warna ni duk bawa pengait banyak ni. Pengait gapo ni? Nak kait wah motel, wah duye ke gapo ni? Berti dah pecing kau jadi iblis ya. Faqala, maka jawab oleh iblis. Faqala iblis. Hazihi, bermula ini ai ma'aliku ni. Hazihi, bermula ini pengait ini. Asyahawatu, ialah segala syahwat, keinginan. Tu. Segala keinginan allati yang bermula keinginan tu. Mana tu? Asidu biha, aku memburu dengan dia dengan syahwat, keinginan tadi tu. Biha ai bi syahwati. Aku memburu dengan dia dengan syahwat tu Bani Adam, akan anak-anak Adam. Jadi pengait itu ialah apa? Syahwat. Contoh kita kata, ni banyak makan. Dia tu banyak makan, dia pun ambil pengait banyak makan. Kait. Gitu. Soalannya gitu. Faqala lahu, maka berkata oleh Nabi Yahya lahu li iblis. Nabi Yahya pun tanya iblis lagi. Hal tajiduli, adakah engkau dapati bagi aku fiha, padanya fil ma'alik syai'an, akan sesuatu ai minasyahawati, daripada keinginan. Nabi Yahya pun ambil peluang. Iblis weh, kalau gitu mu ada jumpa tak di aku ni pengait hak mu duk bawa tu nak kait keinginan syahwat aku tak ada jumpa tak? Tu
Hal tajidu, adakah engkau dapati li bagi aku, kata Nabi Yahya, fiha pada demikian, fiha padanya, pada ma'alik, pada segala pengait-pengait itu, syai'an akan sesuatu, ai minasyahawati, daripada segala keinginan-keinginan. Ada tak menjumpa pengait hak amu duk pikul tu, ada orang panggil hak boleh kait aku, syahwat keinginan hak ada di aku, ada tak? Qala, jawab oleh iblis. Qala ni qala iblis. Iblis pun jawab. La ailan, la mana la najidu laka fiha syai'an lah. Gitu boleh tak? La, tidak. Ada iblis kata aku tak jumpa, tak jumpa lagi pengait ada di aku ni boleh kait mung, sebab mung ada syahwat ada di pengait-pengait ni. Tak jumpa illa, melainkan ada juga illa annaka, melainkan bahawasanya engkau tu hai Nabi Yahya. Macam mana tu? Macam mana tu kita? Syabi'ta deh. Ya annaka li annaka syabi'ta, melainkan bahawasanya engkau tu hai Yahya syabi'ta zata lailatin, kenyanglah oleh engkau tu pada satu malam, pada satu hari, satu malam tu ada engkau tu kenyang sangat makan. Sekali tu je. Fasaqalnaka anis salati, maka memberaklah oleh kami akan dikau daripada sembahyang. Tu pernah dalam hidup Nabi Yahya ni satu malamnya pernah makan tu terkenyang. Kita pernah tak terkenyang? Mana ada tu pernah terkenyang? Kenyang semua, tak rajin terkenyang. Terlapar tu rajinlah terlapar ni. Terlapar, sengaja tak sengaja terlapar sebab kelah banyak sangat. Terlapar. Tapi kalau kenyang tak pernah lagi terkenyang. Ada terkenyang? Ada, pasti kenyang. Kenyang nak mampu bahkan. Kenyang nak mampu bahkan. Nabi Yahya ni ada pernah satu kali je. Satu malam tu dia makan terkenyang. Iblis pun nampak juga, ambil pengait, kait lalu. Berat jadi nak sembahyang. Fasaqalna, maka memberaklah oleh kami, yakni iblis, ka akan dikau hai Nabi Yahya anis salati, daripada sembahyang. Maka memberaklah oleh kami akan dikau hai Nabi Yahya anis salati, daripada sembahyang. Lalu tahu lagu tu, qala Yahya alaihi salamu, maka berkata oleh Nabi Yahya pula alaihi salam. Nabi Yahya jawab tu, la jarama ai la buddha, tak dapat tidaklah. Sebenarlah maknanya. La jarama ai la buddha, tak dapat tidaklah. Tu tidak salah lah lagi, boleh juga gitu. Sebenarlah, boleh juga. Pastilah. Tu la jarama ai la buddha. Kalau gitu pastilah anni, bahawasanya aku la ashba'u ba'daha abadan. Tidak ashba'u, aku kenyang, ba'daha, kemudian daripada tilkal lailah tadi, demikian itu satu malam yang pernah aku kenyang tu, abadan, selama-lamanya lagi aku tak akan kenyang dah. Nabi Yahya tahulah, patut malam tu berat rasa nak semayang pun kenyang, setel hok berat aku jadi nak semayang tu. Maka Nabi Yahya kata, pas pada ni aku tak sedar kenyang, pas pada ni cukuplah malam tu sekali. Bila Nabi Yahya jawab gitu, qala iblisu, berkata oleh iblis, iblis al-la'in al-mal'un tu, sini iblis hak dilaknat tu, la jarama juga dia jawab dah ni. Sebenarlah aila buddha, pastilah anni, bahawasanya aku, kata iblis, la ansahu, tidak aku menasihati lagi, ba'daha, kemudian daripada nasihat ni, ba'daha ai ba'dan nasihati, allati zakartu halaka tu, allati boleh itu, allati zakartu halaka tadi. Tu la jarama, pastilah, la buddha, tak dapat tidak, mestilah, anni, bahawasanya aku, kata iblis, la ansahu, tidak lagi aku menasihati, ba'daha, kemudian daripadanya, kemudian nasihat ni, kemudian daripada an-nasihat allati zakartu halakal, kemudian daripada nasihat yang menyebut oleh aku, kata iblis, akan dia akan nasihat tu laka bagi engkau, ba'daha ahadan, akan seorang pun, abadan, selama-lamanya.
Silap lah aku pergi bocor rahsia kata iblis. Padahal aku tak seroyak dah kau. Silap lah. Tu faham tak? Faham dengan ayat ni? Jadi ceritanya pada satu hari Nabi Yahya tu didatangi oleh iblis. Iblis piku orang panggil segala pengait-pengait. Maka Nabi Yahya tanya, pengait buat gapo tu iblis? Jawab iblis, pengait ni nak kait orang panggil syahwat-syahwat hak ada di anak ada tu. Ada 4 syahwat ni, pengait ni, mak kait. Nabi Yahya tanya, dia aku ada tak pernah mu kait? Jawab iblis, tak pernah lagi, mereka semalam ada sekali tu mu kenyap doa. Aku pun kait. Apa kait? Berat mu daripada mengerjakan sembahyang. Nabi Yahya bila tahu lagu tu, apa pada ni aku tak sedar kenyap. Iblis bila dengar Nabi Yahya kata tu, pada ni aku tak sedar nasihat kau kan. Itu maksud dia. Itulah jarama anni la ansahu ba'daha ahadan abadan. Gitu. Habis itu. Fahadhihi ini bukan kata iblis dah ni, kata Imam Ghazali ni. Nama fahadhihi inilah iblis kata lagi. Ingat. Jangan duk berhenti abadan tadi. Fahadhihi maka ini kisah. Ini cerita hikayat ni. Fahadhihi maka bermula ini cerita kisah ni fiman ialah berlaku pada diri mereka lam yashba' yang tidak pernah kenyang fi umrihi di sepanjang umurnya seorang man tadi itu illa lailatan melainkan pada satu malam ai illa lailatan wahidatan melainkan hanya pada satu malam illa lailatan ai lailatan wahidatan melainkan pada satu malam sahaja. Mana Nabi Yahya tu lah. Tuh. Satu sekali tu terkenyang. Berat lalu dah kena ke iblis. Pakai pabiman la yaju'u fi umrihi lailatan. Maka bitapakah ai fakaifal halu. Maka bitapakah hal. Bagaimanakah kelakuan biman dengan mereka la yaju'u yang tidak pernah lapar fi umrihi dalam sepanjang umur hidupnya illa lailatan melainkan pernah lapar sekali satu malam. Summa kemudian summa yatma'u fil ibadati kemudian tomok halaba ia pada ibadat. Boleh kalau gitu? Ada tak orang kenyang perut saya nampak perut bucik 100 rakaat semalam ada tak gitu? Saya makan ni sepuyuk saya seorang tapi saya tahajud 1000 rakaat ada. Tak boleh. Tentu tak jumpa orang lagu tu ni. Kalau hak setara Nabi Yahya hak terkenyang bukan terlapar, terkenyang satu malam tu pun berat dah nak mengajarkan sembahyang. Bagaimana hak kita tak pernah terlapar, kenyang semua sepanjang hidup. Penuh semua makan. Kemudian kononnya, saya rajin ibadat. Boleh ada gitu tak boleh. Habis itu. Wa qala Sufyanu rahimahullahu taala al-ibadatu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu min wa ma lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمه وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد Walhamdulillahi Rabbil Alamin.